takut tak boleh makan. Tapi setakat ni tuan-tuan, saya tengok semua yang hantar sekolah agama. Ada satu orang tokoh korporat saya sebut, tuan-tuan kenal dia. Dia punya bangunan pun besar di kampung baru. Bapa dia, jutawan dia hebat. Dia selalu ikut kuliah saya. Tapi bila dia pindah ke Syarab, dia duduk bawah. Tapi bangunan dia besar di kampung baru. Dia tuan-tuan, anak dia daripada sekolah rendah, dia dah hantar sekolah agama. Orang korporat kaya. Habis saja peringkat sekolah rendah, dia terus hantar ke negara Arab Keadaan di Khartoum, Sudan. Di Sudan ini dia ada satu tempat belajar bahasa Arab, hafal Al-Quran dan juga bahasa Inggeris. Dan di Johannesburg, di Afrika Selatan pun lagi hebat di sana. Dia menguasai ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Dia anggap sana. Maknanya kalau dia balik, seolah-olah kalau dia balik tuan-tuan, dia tak ada SPM, dia tak boleh kerja. Maknanya boleh jadi dia akan kepuluran. Satu sudut ya. Tapi tuan-tuan, kita orang cerdik takkan tak kerja. Dan dia cerdik, dia hantar je. Lebih kurang umur 18 tahun, budak-budak hafal Al-Quran, Inggeris pandai, Arab pandai, balik dia SPM. Dan lepas ambil SPM, di sana dapat dah sijil peringkat universiti, dia hantar pula ke Australia, accountant. Ada yang satu accountant, ada satu lagi lawyer. Maknanya tuan-tuan, ilmu dunia dapat. Dan saya nampak dah planning dia. Planning dia ialah syarikat yang dia ada. Dia boleh amanahkan pada anak dia yang kepala. Tapi dia juga ada accountant. Dan ini yang dikatakan kita sebagai bapa, tolong fikir hal ehwal untuk menyelamatkan anak cucu kita, supaya bila di hari akhirat besok semua anak cucu kita selamat, masuk dalam syurga Allah. Dan itu yang paling bermakna. Tetapi yang paling kita serius kena fikir tuan-tuan, saya takut ada di kalangan anak cucu kita yang memang tidak akan jumpa kita di hari akhirat. Memang tak akan jumpa. Pasal apa tak akan jumpa tuan-tuan? Sebab kita dalam syurga adalah anak kita. Kita ada katakan ada 5 orang, 3 masuk syurga. Akhirnya bila sebut akhirnya masuk syurga ni, maknanya memang anak yang degil, anak yang tidak diajar dengan agama, masuk dalam neraka dulu, akhirnya masuk syurga. Pasal apa? Kalimat la ilaha illallah. Tapi 2 lagi ke mana? 2 lagi tuan-tuan sampai bila-bila tak jumpa. Pasal apa? Rupa-rupanya 2 ni tuan-tuan akidah dia dah rosak. Pertama, akidah dia rosak kerana apa dia? Mulut celupar yang macam saya sebut. Yang kata orang celupar yang menyatakan Islam yang gini-gini, sembahyang ni tak wajib bagi aku, hudud ini tak ada kena-kena, hina pula hudud timbangan. Anak kita kebetulan anak kita yang bercakap. Kebetulan dia jadi ahli politik. Dan itu satu yang kata yang kita pun tak nampak. Yang kita bukan ada tak sedar. Yang satu lagi pun kita tak sedar juga. Memang dia dah jadi Kristian. Memang dia dah jadi Kristian. Hanya raya puasa dia balik. Raya haji, kita hello dia, kau tak nak korban ke? Dia kata boleh lah, satu bahagian. Tapi rupa-rupanya dia dah Kristian tu. Cuma dia tak beritahu kita. Dan Kristian sekarang ini yang terbaru, operasi dia tidak lagi tukar nama, tukar dia punya IC tu tak ada. Ya cukup. Masuk Kristian sudah cukup. Tak payahlah nak ulang alik pergi pejabat pendaftaran nak tulis tu. Kristian. Yang inilah tuan-tuan yang kita kena bimbang. Okey. Jadi ini yang saya rasa yang perlu kita fikirlah. Ya, tentang nasib anak-anak cucu kita, termasuk isteri kita. Ya, supaya mereka selamat di dunia dan juga akhirat. Harta banyak dah. Ayat tadi boleh pakai tak? Yang kata saya nak bagi untuk anak cucu kita. Anak cucu saya bagi. Boleh pakai itu ayat. Tapi jangan sampai kita sendiri tak dipegau kerana nak menyelamatkan anak cucu kita di dunia. Satu. Yang kedua, kalau itu kita boleh fikir untuk anak cucu kita supaya dia selesa hidup dalam dunia. Tak ada kita terfikir untuk menyelamatkan, menyelesaikan anak cucu kita di akhirat. Okey. Yang kedua, kalau tuan-tuan
akhir itu. Muka surat 84. Pada hari kiamat kelak akan didatangkan maut itu berupa kambing kibas putih hitam. Lalu dipanggil orang-orang surga dan ditanya, apakah kenal maut? Maka mereka melihat dan mengenal. Demikian pula ahli neraka ditanya, apakah kenal maut? Lalu mereka melihat dan mengenalnya. Kemudian kambing itu disembelih di antara syurga dan neraka. Lalu diberitahu, hai ahli syurga, kini kekal tanpa mati. Hai ahli neraka, kini kekal tanpa mati. Okay. Kalau tuan-tuan baca tu, akhir sekali tuan-tuan jadi mati tak faham. Ya. Yang ini kalau tuan-tuan baca betul, tuan-tuan akhir sekali tak faham. Dia kata apa dia? Bila dah kiamat berlaku dan masa itu orang duduk dalam surga, orang duduk dalam neraka, maka Allah Ta'ala panggil orang dalam surga dan orang dalam neraka. Dia suruh tengok maut. Nah, yang kalau tuan-tuan berhati itu dia kata maut. Lepas tu saya kata kalau tuan-tuan ta'amud ataupun cuba halusi, dia akan jadi makin tak faham. Allah Ta'ala letak, yang katakan ini, meja saya ni tengah-tengah antara surga dan neraka. Allah Ta'ala letak maut di tengah-tengah yang berupa kambing. Yang berupa kambing. Bila ditanya kepada ahli neraka dan surga, kenal ke tak? Masing-masing kata kenal. Maka Allah Ta'ala pun musnahkan maut itu. Itu makhluk yang terakhir, ya, yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Musnahkan maut, maka dia sebut sini ahli surga pun kekal dalam surga dia tanpa mati. Ahli neraka pun kekal dalam neraka tanpa mati. Ya. Baik, dalam riwayat yang lain dia cerita apa dia? Dia kata orang yang dalam surga ni bertempik, bersorak gembira kerana dia sedang berada dalam keadaan suasana yang zon selesa. Lepas ni dia kata kami tak mati dah. Itu yang dalam surga. Yang dalam neraka dia bertempik. Bertempik dia kata ya laitani kuntu turab. Kalau boleh dia kata biar menjadi tanah lagi bagus. Sebab dia orang nak mati. Baik, saya tak nak bincang itu. Saya nak bincang apa beza maut dengan malaikat maut. Dia tak kata malaikat maut ni. Yang dia sebenarnya dia dalam riwayat lain, cara musnahkan maut ini yang dibuat dalam bentuk kibas atau kambing itu ialah dengan cara disembelih. Ya. Jadi apa beza maut dengan malaikat maut? Sebab dalam ini dia tak sebut, dia kata yang akan dimusnahkan ialah malaikat maut. Dia sebut maut. Jadi maut dengan malaikat maut itu tuan ada beza. Ya. Saya payah nak cerita beza dia. Cuma saya boleh cerita ni. Kalau orang kata siapa sembelih dulu? Tu ayam mak. Betul tak ayam mak yang mematikan? Tak. Yang mematikan itu sebenarnya pisau. Pisau yang parah, pisau. Ya. Pisau itu yang menyebabkan lembu itu mati, kena sembelih. Ya. Tetapi ayam mak itu kan bawa pisau, lepas tu tahu. Jadi tuan-tuan, malaikat maut ini dia tugas dia ialah mematikan manusia. Tetapi yang mematikan betul-betul manusia ialah maut. Maka ibarat kata malaikat maut ini bawa maut tadi untuk mematikan manusia. Sebagaimana manusia bawa pisau untuk sembelih binatang. Manusia lain tukar sembelih. Manusia yang kata orang panggil tukar sembelih, tukar sembelih lain. Tapi dia sembelih dengan apa? Dengan pisau. Malaikat maut itu tukang mematikan manusia. Tapi yang betul-betul mematikan manusia pisau. Pisau itu nama dia apa dia? Maut. Saya sembelih faham kan? Kalau tak faham juga habis. Kali nak fikir lah. Ya. Jadi saya setakat dulu. Bismillah. Allahumma
saya ada di Melaka.